Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur kullu muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, amma ba'du. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, Saudara Zamir Yusof bin Badrishah selaku pengarah program Karnival Keusahawanan Sosial dan Khidmat Ummah, dan yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli selaku Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, dan yang saya hormati juga Profesor Dr. Basri bin Ibrahim, Pensyarah Fakulti Pengajian Islam Kolej Universiti Islam Perlis. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini bagi majlis penutup Karnival Keusahawanan Sosial dan Khidmat Ummah lah. Okay. Jadi selamat datang juga kepada tetamu-tetamu kehormat, div-div jemputan semua. Jadi insya-Allah ni majlis penutup kita pada malam ini. Kita adakan forum ringkas sahaja insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada barisan panel yang menerima jemputan dengan sangat baik. Yang mana barisan panel juga merupakan AJK Fatwa Perlis kan. Jadi kita doakan semoga Allah memanjangkan umur mereka dalam baik, keadaan yang baik. Okay, dan diberikan kekuatan, diberikan tenaga selalu. Okay, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk makluman hadirin dan hadirat juga, program yang diadakan pada hari ini bermula daripada pagi tadi, pelancaran yang mana kita jemput juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Perlis. Ada juga karnival jualan keusahawanan semua. Okay, ada juga sembang santai bersama Duta Aman Palestin. Semua program ni telah dijayakan dan diusahakan seluruhnya oleh pelajar Kolej Universiti Islam Perlis. Jadi saya ucapkan tahniah lah. Dia adalah satu usaha yang sangat baik. Saya pasti pensyarah dan juga rektor kita sangat bangga dengan pencapaian ni. Okay? Dan kita harapkan pelajar KUIP ni satu hari nanti bila sudah sampai di medan dakwah, bukan saja mereka mahir dalam berdakwah dan juga dalam cabang ilmu yang mereka kuasai, bahkan mereka juga boleh anjurkan program-program yang hebat lah, seperti program-program yang kita jalankan sekarang. Jadi insya-Allah kita boleh mulakan forum kita pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yarfa'illahu allazina utul ilma yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat kalian daripada kalangan kalian, orang yang beriman dan mereka yang mempunyai ilmu. Jadi insya-Allah forum pada malam ini kita akan ambil manfaat sedikit ataupun banyak. Kita harapkan banyak manfaat lah, okay, kerana yang kita jemput rektor dan juga pensyarah kita. Okay. Jadi tajuk forum kita adalah berkaitan tentang korupsi dalam kalangan masyarakat, realiti ataupun fantasi. Jadi kita nak kupaskan, kita bawa barisan panel kita pada malam ini, dan insyaAllah kita mulakan dengan panel pertama daripada Profesor Rektor kita lah. Okay. Jadi untuk soalan pertama lah pada Profesor Rektor kita, insyaAllah soalan ringkas saja kita tanya. Kita nakkan penjelasan dahulu sebelum kita bermula. Kita nak penjelasan tentang korupsi, rasuah ni. Adakah ianya disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi dan juga Sunnah Nabi SAW, ataupun ianya disebutkan dalam aqwal sahabah, ya, aqwal sahabat, perkataan para sahabat dan juga fatwa tabi'in. Jadi kita nakkan penjelasan lebih dalam lagi tentang perkara ini. Jadi saya menjemput Profesor Rektor kita. Falyatafaddal mashkura, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini yang dihormati sahabat saya Profesor Dr. Basri Ibrahim, merupakan rakan panel, staf-staf Kolej Universiti Islam Perlis, barisan mahasiswa dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya nak ucap tahniah lah kepada mahasiswa Kolej Universiti Islam Perlis kerana penganjuran program yang bagi saya berjaya. Tepuk tangan sikit. Sebab sebelum ini ada cakap-cakap daripada sebahagian orang, mereka tidak yakin kalau program itu dilepaskan kepada mahasiswa untuk mahasiswa urus. Takut-takut tak berjaya. Kan? Kebetulan hari ini pula saya program daripada pagi tadi tak berhenti sampai malam ni, cuma tak sempat nak berkunjung ke sini. Daripada pagi tadi dengan Raja Muda, Tuanku Raja Muda, kemudian tengah hari forum bersama dengan Gasma dalam Multaqa Gasma. Petang, kata petang, malam ni baru berkesempatan nak tengok. Mula-mula tu rasa seriau juga, kan? Ada orang ke tak ada orang. Tapi Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mudahkan urusan kita untuk buat seminar yang seperti ini, untuk kita berikan sedikit pendedahan. Soalan ni ditanya pada saya ni, soalan ni macam kena pada masa. Sebab 2-3 menjak ni saya selalu berkongsi video-video pendek di Facebook tentang isu seorang tanya. Ni mikrofon ni pun kena rasuah ke apa? Saya biasa kongsi soalan-soalan yang biasa orang tanya ataupun soalan yang netizen tanya, kita cut, kita letak dalam Facebook untuk orang tengok. Asalnya video tu daripada TikTok, tapi kita share juga di Facebook. Jadi ada satu hamba Allah ni, saya tak kenal dia, tapi dia suka komen dekat Facebook saya. Dia kata, komen benda-benda yang remeh. Dia kata, kenapa tak komen tentang isu rasuah? Kenapa tak komen tentang isu salah guna kuasa? Jadi bila saya tengok soalan forum malam ni, siapa buat soalan? Yang tak buat soalan? Bukan rektor suruh, rektor suruh. Maksudnya, ini cakap betul, bukan bohong ni. Orang belajar hadis tak boleh bohong. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla susun elok untuk kita jawab pada malam ni berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan korupsi. Dengar elok-elok. Islam adalah satu agama yang bersifat realistik. Dia bukan satu agama yang bersifat khayal. Tahu tak khayal? Khayal ni maksudnya benda yang tak boleh untuk di-apply. Benda yang tak boleh untuk diaplikasi. Itu bukan sifat agama Islam. Ada sebahagian agama, waktu berteori dia kata, sayangilah musuhmu. Kalau musuhmu lempang kamu di belah kanan, berikan pipi kiri untuk dilempang juga. Secara teori nampak macam hebat. Tapi satu orang, dia tak akan boleh untuk sayang musuh kalau musuh tu perkosa keluarga dia, na'udzubillah. Satu orang tak boleh nak sayang musuh apabila musuh tu curi harta dia. Dia tak akan boleh tahan. Dia akan bawa musuh ni ke muka pengadilan untuk diadili supaya dihukum mengikut undang-undang. Dan inilah Islam. Islam apabila bawa Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan melihat di dalam Quran dan Sunnah itu hukum hakamnya bersifat realistik. Sebab itu sesiapa yang belajar ilmu maqasid, dia akan dapati dalam ilmu maqasid ni ada tingkatan yang tertinggi yang dipanggil sebagai ad-daruriyat. Daruriyatul khams, perkara yang mesti dilindungi. 5 perkara. Bermula dengan hifzul din, kemudian hifzul nafs, kemudian hifzul aql, hifzu an-nasab wa hifzul mal.
bermula dengan menjaga cerita pasal rasuah. Orang politik pula telefon. Tak apa. Kebetulan banyak betul hari ni. Yang pertama, menjaga agama. Jaga agama, benda yang betul-betul dipelihara dalam agama. Maka sebab itu Islam mensyariatkan jihad untuk jaga agama, supaya dapat dilenyapkan perkara yang boleh membunuh agama. Islam mensyariatkan salat berjamaah. Islam mensyariatkan azan, supaya syiar agama itu wujud dalam negara Islam. Okey. Kemudian yang kedua, kita panggil sebagai hifzun nafs, jaga nyawa. Maka disyariatkan hukum-hukum untuk jaga nyawa manusia. Tak boleh bunuh orang, tak boleh lukakan orang, tak boleh mudaratkan orang. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Yang mana kalau kita tengok dalam negara, kita perlukan best brain, akal-akal ataupun fikiran ataupun otak-otak yang bagus untuk membina negara. Maka sebab itu dalam Islam ni suruh kita ni untuk tuntut ilmu. Tadi moderator dok baca ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan dengan ilmu. Sebab apa ilmu? Kerana ilmu tempatnya di akal. Orang yang berakal perlu kepada ilmu. Seperti mana jasad memerlukan makanan, maka akal memerlukan ilmu untuk makanan dia. Kerana tak mungkin sebuah negara itu akan stabil kalau akal tidak disuburkan dalam negara. Yang keempat, menjaga nasab. Maka sebab itu ada hukum hakam yang khas menghalang kita untuk memasakkan nasab. Diharamkan zina, diharamkan dengan orang yang bukan bapa kita yang sebenar, kerana nak menjaga keharmonian, kerana nak menjaga keluarga. Kerana manusia tidak mungkin akan mendapat didikan yang baik melainkan apabila adanya institusi keluarga yang teratur. Dan yang terakhir, menjaga harta. Dalam Islam, siapa bunuh orang, kalau lelaki, dia kena balas bunuh. Kalau tak, dia kena bayar diat. Ni orang yang belajar fiqh dia tahulah. Ni Prof Basri bidang syariah, kan? Kalau bunuh orang kena bayar diat. Lelaki 100 ekor unta. Betul ya, Prof? 100 ekor unta. Tangan ni kalau dicederakan, sebelah 50 ekor unta. Tapi tangan yang sama, kalau dia mencuri hanya sekadar rubuk dinar, Islam potong tangan. Tangan yang tidak berdosa, mahal harga dia, nilai dia. Tapi kalau tangan tu tak reti hormat harta orang, rubuk dinar ni dalam 100 lebih je. Saya pun dah lupa dah zaman belajar syariah dulu, kan? Nanti Prof Basri boleh tambah lah. Tangan tu rubuk dinar dicuri, 1/4 dinar potong. Ini disebutkan di dalam hadis. Maka sebab itu harta ni ialah sesuatu yang bernilai. Maka sebab itu disyariatkan hukum supaya harta tu dapat dipelihara, supaya harta tu dapat berlega secara adil. Maka datanglah hukum pengharaman rasuah, pengharaman korupsi, pengharaman pecah amanah. Kerana apa? Kerana Islam tak suka negara Islam ini pembahagian kekayaannya tu hanya melibatkan orang kaya saja di antara kamu. Islam tak suka. Maka sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan jelas tentang pengharaman rasuah. Antaranya samma'una lil kadhib akaluna lis-suht. Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang jahat daripada kalangan orang Yahudi.
Sifat mereka ialah mendengar, suka dengar benda-benda bohong dan suka makan harta-harta yang haram. As-suht. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan kamu serahkan pula harta secara batil itu kepada pemerintah supaya kamu dapat makan harta manusia bil ithim, dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui hukumnya. Allah Ta'ala sebut ayat ni, Allah Ta'ala sebut lepas daripada Allah Ta'ala sebut tentang hukum hakam puasa. Lepas sebut puasa, Allah Ta'ala sebut tentang rasuah. Allah Ta'ala sebut jangan makan harta sesama kamu secara batil. Ulama tafsir bahas, kenapa Allah Ta'ala letak ayat pengharaman makan harta secara batil ni lepas sebut tentang puasa? Kerana puasa ni dia adalah ibadat yang ada satu unsur amanah dengan Tuhan. Sebab puasa ni mana orang tahu kita puasa? Terutama kalau puasa sunat, orang tak tahu kita puasa. Kita duduk sorang-sorang, kalau kita tak bagi tahu orang kita puasa, orang tak tahu kita puasa. Tadi saya pergi program Wataniah, duduk satu meja dengan satu orang hamba Allah, VIP jugalah. Kami duduk makan. Saya tengok nasi dia tak habis-habis. Saya kata, doktor makan. Dia bisik kat saya puasa. Kalau dia tak bisik, saya pun tak tahu. Kami satu meja dengan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja, Raja Muda. Saya rasa Raja Muda pun tak perasan dia puasa. Sebab dalam pinggan dia ada makanan. Mungkin orang dah terceduk agaknya, tapi dia hadir untuk meraihkan Wataniah kita ni, askar-askar Wataniah kita ni. Kebetulan student dia pun ada menjadi askar Wataniah. Cuma saya nak bagi tahu pada dia, puasa ada satu sifat amanah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beri isyarat pada kita, seperti mana kamu amanah dengan ibadah puasa kamu, yang mana kalau kamu duduk bersendirian, tak ada orang lain pun, kamu tak berbuka secara batil, kamu tak curi-curi makan selagi mana belum masuk waktu maghrib, maka kamu juga kena amanah bila berurusan dengan harta rakyat. Kamu kena amanah apabila kamu memegang jawatan-jawatan yang umum. Bila orang tanya rasuah ni apa dia? Rasuah ni ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang mempunyai kuasa, liihqaqil batil atau liibtalil haq. Kata para ulama, rasuah ni ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang mempunyai kuasa. Tak kiralah kuasa itu kuasa yang besar ataupun kuasa yang kecil, selagi mana dia tu ada kuasa, kita berikan dia sesuatu supaya dia dapat membatalkan yang hak ataupun menjadikan yang batil itu sebagai hak. Itu rasuah. Kita tak layak dapat, kita bagi sesuatu untuk kita dapat. Itu rasuah. Kita sepatutnya kena hukum, tapi kita bayar sesuatu, kita beri sesuatu kepada hakim untuk kita terlepas daripada hukum. Itu rasuah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cela perbuatan pemerintah yang tidak boleh berlaku adil kepada rakyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, innama ahlakal ladzina min qablikum idza saraka fihimus syarif taraku wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihi al-had. Atau kama qala, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perkara yang membinasakan orang sebelum kamu ialah apabila orang-orang yang mulia, orang-orang VIP, orang-orang yang ada pengaruh, golongan-golongan bangsawan mencuri di kalangan kamu, mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan dia.
Oh, yang mencuri ni siapa? Oh, yang mencuri ni anak menteri. Tinggallah. Kita boleh kau tim. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Apabila orang yang miskin mencuri, mereka laksanakan hukuman hudud. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita cerita bab hudud ni, jangan lupa cerita hudud kena laksana pada semua orang. Kalau buat hudud, bangsawan tak kena, yang kena hanya orang miskin, yang kena hanya orang marhain, yang kena hanya pada orang tak ada pengaruh. Itu bukan hudud Islam, itu hudud Yahudi. Nabi SAW bagi tahu, orang Yahudi laksanakan hukum Allah, tapi laksana dengan cara tak betul. Hanya orang miskin yang kena. Mereka ini binasa disebabkan perkara itu. Allah Ta'ala hantar azab pada mereka. Dan Nabi SAW sebut, Walladhi nafsu biyadi, Law kanat, Law anna Fatimata binta Muhammadin sadaqat, laqata'tu yadaha. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalau Fatimah tu mencuri, aku akan potong tangannya. Sedangkan Fatimah tu dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata apa? Fatimah bid'atun minni. Fatimah ni sebahagian daripada aku. Faman adhaha faqad adhani. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia seolah-olah menyakiti aku. Tapi Nabi kata, kalau Fatimah ni mencuri, yang aku sayang, aku juga akan potong tangannya. Jadi sebab itu, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, bab rasuah ni kita kena pandang serius. Bab rasuah kena pandang serius. Tapi dalam masyarakat kita sedih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita biasa dengan orang politik yang kena tangkap rasuah. Tapi kita rasa lebih sensitif kalau orang politik kena tangkap khaluat. Bila kena tangkap khaluat, dengan siapa? Kita nak tahu. Kan? Tapi kalau kena tangkap rasuah, alah biasalah orang politik. Ini benda yang tak betul. Dua-dua salah. Tapi kalau nak ditimbang mana lagi dahsyat, bak khalwat tu peribadi. Dosa. Tapi peribadi. Tapi rasuah merosakkan umat, merosakkan negara, merosakkan sistem. Jadi itulah lebih kurang saya boleh sampaikan. InsyaAllah kita cuba untuk huraikan pada sesi yang kedua nanti. Sebab itu saya sebut rasuah dosa besar. Nabi SAW sebut dalam sebuah saya lupa dalam ada hadis Tirmizi, Nabi SAW mengatakan la'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Silakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli atas syarahan beliau tadi. Jadi kita nampaklah betapa beratnya rasuah ni, kerana dia bukan peribadi, dia berkait dengan orang lain juga. Jadi akan datang mafsadah-mafsadah yang lain. Kemudian untuk soalan yang kedua, kita pindah kepada panel yang kedua lah, Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Profesor Dr. Basri bin Ibrahim banyak menulis buku-buku yang sangat bermanfaat. Okay, kita boleh Google banyak buku yang beliau karangkan dalam bidang-bidang fiqh dan macam-macam lagi ilmu. Bahkan ada yang digunakan untuk menjadi buku-buku kajian dalam kelas beliau di College University Islam Perlis. Jadi untuk soalan Prof, selepas kita dah tahu pencerahan tentang rasuah ni, kita nak tahu punca sebab berlakunya rasuah ni dalam kalangan masyarakat lah. Kita nak tahu sama ada punca ni yang datang daripada punca utama ataupun punca-punca sampingan, Prof. Jadi saya mempersilakan Prof. Falyatafaddal mashkura, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. In uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, ahli panel pertama yang juga rektor College Universiti Islam Perlis, Dev jemputan daripada agensi-agensi kerajaan, wakil-wakil masyarakat setempat,
para pelajar, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya meneruskan sedikit ucapan saya berkaitan dengan punca-punca yang menyebabkan berlaku korupsi ataupun rasuah ini, kita maklum kita akan masuk waktu isyak ni, kita berhenti itu isyak tu macam ni. Waktu isyak lebih kurang 4:41 lah. Kita berhenti dulu bila masuk isyak, kita boleh teruskan. Atau kita beri laluan untuk azan, lepas tu kita teruskan. Macam mana pengurusi ya? Baik, kita pergi pada persoalan berkaitan punca-punca berlaku korupsi ataupun berlaku rasuah di dalam masyarakat kita. Sebelum itu saya suka membaca satu firman Allah Ta'ala, iaitu disebut dalam surah Ali Imran ayat 161 ni, wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan, dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Ini surah Ali Imran ayat 161 sebagai dasar kepada jawapan saya pada soalan puisi tadi. Rasuah ini salah satu di antaranya disebut di dalam Al-Quran dengan istilah gulul. Gulul ni istilah yang digunakan merujuk kepada menggelapkan harta rampasan perang. Dalam konteks zaman dulu, harta rampasan perang yang diperoleh dalam sesuatu peperangan sepatutnya diserahkan kepada ketua negara, dan ketua negara yang akan mengagihkan harta rampasan perang itu kepada pihak yang berhak. Tiba-tiba ada di kalangan orang Islam yang mengambil, maka perbuatan mengambil harta itu yang sepatutnya menjadi hak milik kerajaan, itu adalah termasuk dalam arti kata korupsi, termasuk arti kata rasuah. Kemudian seterusnya kita pergi kepada punca-punca yang menyebabkan sebahagian ataupun segelintir masyarakat kita, tak kira lah masyarakat awam ke, pegawai kerajaan ke, atau siapa yang sering terlibat dengan gejala korupsi ataupun rasuah ini, yang boleh kita lihat tuan-tuan, dan boleh kita renung kes-kes yang berlaku dan disiarkan dalam akhbar maupun kes-kes yang tidak disiarkan. Antara pertama sekali yang saya lihat ialah pertama sekali kaedah awwaluddin ma'rifatullah. Langkah pertama belajar agama ialah belajar kenal Allah. Supaya bila kita kenal Allah, kita sayang pada Allah. Dan apabila kita sayang pada Allah, maka kita akan buat apa dia suruh dan kita tinggalkan apa yang dia larang. Dan salah satu benda yang dia suruh ialah kita mencari sumber yang halal. Dan salah satu benda yang dia larang ialah kita mencari sumber yang haram. Sumber yang haram itu antaranya adalah rasuah. Jadi kalau orang tidak faham bahawa rasuah itu dilarang oleh agama, dia akan ambil. Kerana dia menganggap rasuah itu menguntungkan diri dia. Walaupun dia rasa rasuah tadi merugikan orang lain, itu orang lain punya hak. Bila dia dapat harta tadi, dia rasa menguntungkan dia. Jadi dia rasa you, me, aku, kamu. Ini prinsip ni tentang menunjukkan bahawa orang kerajaan tu. Banyak kita mendengar kes-kes pegawai-pegawai kerajaan ini yang pecah amanah ataupun korupsi sampai kepada tahap mesin rumput pun mereka boleh menggunakan mesin rumput kepunyaan hak kerajaan digunakan untuk kepentingan peribadi. Contohnya,
Meja rumput yang sepatutnya digunakan untuk kawasan sekolah, kawasan kolej, kawasan universiti contohnya, digunakan buat balik ke rumah dia, di meja rumput rumah dia. Itu salah satu contoh yang paling mudah dalam kes korupsi ni, dalam kes korupsi. Jadi pengetahuan agama ni sangat satu benda yang sangat perlu, dan apabila kita gagal menguasai ilmu agama dalam arti kata yang sebenar, maka itu sikit sebanyak memberi kesan kepada diri kita dari segi mengambil rasuah atau melakukan korupsi dalam pentadbiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana tamak. Tamak nak kekayaan. Dalam Quran disebut innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini dia akan menjadi melampaui batas apabila dia melihat dirinya kaya. Jadi tuan-tuan maksud sekalian, kita tahu dalam masyarakat kita ada perbezaan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya kita dapat lihat cara dia berjalan, cara dia berkereta, dan kita nak orang ni orang kaya. Orang miskin tidak begitu. Maka kadang-kadang sifat tamak dalam jiwa tuan-tuan, supaya kita juga menjadi seperti orang kaya tadi, mendorong kita mengambil rasuah. Ya, begitu juga kita nak supaya hidup kita mewah seperti orang lain, maka kita sanggup ambil rasuah. Kadang-kadang setengah orang dia memikirkan dia baru kahwin, di rumah dia tu tidak ada sofa, tidak ada TV, tidak ada televisyen. Ya, jadi dia berkata dia perlu ada TV, dia perlu ada televisyen, dia perlu ada sofa. Maka nak mendapat semua kewangan terbatas. Sebab gaji dia kecil. Maka cara paling mudah untuk mendapatkan semua benda tadi, salah satunya ialah dengan cara ambil rasuah, tuan-tuan. Terutama sekali yang membabitkan projek-projek kerajaan. Saya pernah jumpa sahabat saya, dia ni kontraktor kelas F. Kontrak kelas F. Setiap kali dia nak buat projek, dia akan bawa kertas kerja, dia pergi ke pejabat, kan? Jadi bila diserahkan kertas kerja tu, ada saja pegawai yang minta habuan tertentu untuk menjaya, untuk membolehkan dia dapat kontrak itu. Dia panggil under table. Ya, jadi dia kata setiap kali dia hantar kertas, maka dia terpaksa bayar jumlah sekian. Kalau dia tak bayar jumlah sekian, maka dia tak dapat projek. Akhirnya dia mikir, oleh kerana dia ada asas agama juga, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia tarik diri, dia tak terlibat lagi dalam dunia kontraktor. Sebab dia anggap, dia kata dunia kontraktor tidak selamat daripada rasuah. Tuan bayang. Jadi walaupun kita RM100,000, namun keuntungan kita itu tidak diberkati oleh Allah. Sedangkan salah satu di antara kebahagiaan hidup kita ialah hidup berpunca rezeki yang diberkati Allah. Nampaknya mikrofon kita pun dimakan rasuah pada hari ini. Selus-selus, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Tuan-tuan masih sekalian, itu yang kedua, sifat tamak. Sifat tamak nak kaya dalam masa yang terdekat. Sifat tamak nak hidup seperti orang lain, juga mengundang kepada berlakunya rasuah. Yang ketiga, tuan-tuan masih sekalian, kehidupan masyarakat. Kalau satu masyarakat itu dah biasa dengan rasuah, maka biasanya rasuah tu tak lepas lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan bayangkan betapa payah Presiden Erdogan mentadbir dan membentuk semula masyarakat Turki daripada terlibat dengan rasuah, tidak terlibat dengan rasuah. Macam mana? Sukar. Di Indonesia pun, kalau kita naik taksi, saya berhenti kejap bagi haluan.
Saya sambung sikit lagi dia. Saya sebutkan tadi tuan-tuan, dia masyarakat yang sudah biasa hidup dengan rasuah, maka dia akan mempengaruhi hidup seseorang. Kalau tuan-tuan pergi negara, contoh ke Indonesia, kalau kita naik taksi, kita pergi satu tempat, kemudian kita turun tempat itu, taksi itu minta dua benda. Satu, dia minta bayaran harga taksi, kemudian upah dia bawa taksi. Jadi dua harga. Jadi satu upah kemudian satu bayaran. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir pun banyakkan begitu. Daripada benda-benda yang dinamakan sebagai baksis, bayaran-bayaran tambahan ni, daripada itulah dia boleh menular menjadi satu benda besar, akhirnya membawa kepada rasuah. Jadi faktor apa? Faktor masyarakat. Masyarakat yang sudah biasa hidup dengan rasuah, maka dia akan memberi kesan pada setiap hidup individu. Dan yang keempat ialah dari sudut malas. Ada setengah tuan-tuan, bila kita kaji, mereka yang ambil rasuah ni, pertama dia malas bekerja. Dia malas, biasanya kalau malas miskin. Dalam Islam, walaupun orang tu miskin, dia berhak mendapat zakat, tapi jangan malas. Kadang-kadang setengah orang tu, dahlah dia tu miskin, malas bekerja. Dan kalau kita pergi ke rumah dia bersampah-sampah. Dia menunjukkan kemalasan dia, merusi baju-baju yang tidak tersusung. Dia punya bantal, dia berterabur sekali. Jadi dia nak susung benda tu, nak menyelesaikan masalah, antaranya ialah dengan cara dia mengambil rasuah. Sebab apa yang dipikir pada masa itu, dia nak dapat keuntungan segera, tanpa dia memikirkan tentang apa risiko akan berlaku pada masa akan datang. Kalau dah dia sekali ditangkap dan dipenjarakan, tuan-tuan, kalau katakan rasuah tu melibatkan ratus ribu, dipenjarakan 10 tahun, dipenjarakan 20 tahun, apa akan jadi pada anak dia dan apa akan jadi pada isteri dia? Siapa yang nak tanggung isteri dia? Siapa nak tanggung pada anak dia? Tuan-tuan bayangkanlah betapa susah isteri dia nak hidup. Selain daripada itu, isteri dia terpaksa menghadapi kecaman-kecaman daripada masyarakat hasil pada kerja dia. Malas ini merupakan
di antara faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah terlibat di dalam rasuah. Sebab itu tuan-tuan, kita nak hidup tak boleh malas. Nak hidup memang tak boleh malas. Kalau dah biasa sangat malas, maka kita bekerja pun kita akan jadi pegawai kerajaan yang malas. Sebaliknya, kena rajin buat satu perkara. Kena rajin buat satu perkara, tindakan dan sebagainya, supaya benda itu tidak membawa kepada kerja kita. Kalau tuan-tuan tengok negeri Johor, dulu dia hari Jumaat macam kita lah. Hari Jumaat ni adalah dipanggil hari bekerja lah. Hari Johor dulu pun hari Jumaat sama dengan Perlis, dia adalah termasuk hari bekerja. Tetapi hari Jumaat ni ada setengah tempat, ada setengah pegawai kerajaan, mereka mengambil kesempatan, misal kata keluar daripada pejabat pukul 10 misal kata, mereka tak balik sampai pukul 12 ya. Sampai pukul 12 mereka nak sembahyang dah. Lepas sembahyang tu akhirnya mereka tak masuk. Rupanya tuan-tuan, ketidakberkatan kita dalam bekerja ni dia mengundang kepada banyak benda-benda lain, termasuk antaranya pengambilan rasuah. Jadi saya nak simpulkan, kerana saya tak nak masa yang panjang, 4 faktor, ada berbelas-belas faktor yang boleh kita sebut di sini jadi punca masyarakat kita mengambil rasuah. Tapi sebagai satu benda awal yang saya nak sebut pada pelajar kita, sila perhatikan. Pertama sekali, dari sudut didikan agama, belajarlah agama itu dalam arti kata yang sebenar, supaya kita tidak terlibat dalam rasuah. Yang kedua, jangan ada sifat tamak nak apa yang ada pada tangan orang lain sedangkan kita tidak mampu memilikinya, maka itu juga jadi punca kepada korupsi atau rasuah. Ya, seterusnya faktor ni kemasyarakatan. Jangan hidup kita ni mengikut trend masyarakat. Kita bina peribadian kita sebagai seorang Islam yang telah Nabi ajar, terutama Kuis kan, mempunyai prinsip melahirkan pelajar-pelajar cinta sunnah. Jadi seorang pelajar yang cintakan sunnah, pelajar yang boleh berdikari sendiri. Dalam mencari rezeki, kita akan utamakan sumber rezeki yang halal. Kita tahu dalam dunia perniagaan, macam usahawan yang buat pada hari ini, 9/10 rezeki itu adalah datang daripada dunia perniagaan. Nabi kita SAW pun adalah seorang ahli perniagaan. Perniagaan ini boleh menguntungkan, tapi kena ingat juga ada dalam hadis yang menunjukkan bahawa ahli perniagaan yang jujur dibangkitkan bersama dengan para Nabi. Walau sebahagian ulama hadis dia mempertikaikan hadis itu. Jadi apa kita nak faham? Maknanya susahnya seorang ahli perniagaan yang kita nak jumpa benda-benda ikhlas, tak terlibat dengan rasuah. Ya, kalau betul-betul dia ikhlas, tak terlibat dengan rasuah ataupun makan benda-benda haram, maka munasabahlah dia dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan para nabi, dengan para syuhada dan sebagainya lah. Kenapa? Nak mencari satu usahawan yang benar-benar bersih daripada korupsi, agak sukar. Ya, kalau ada, maka munasabah mereka ini masuk syurga bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pusingan pertamanya. Kupasan saya tak nak masa yang agak panjang. 4 faktor tu bagi saya sudah cukup untuk menjadi iktibar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Satu pencerahan yang sangat baik. Dia menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai seorang manusia untuk belajar supaya kita dapat tahu, kita dapat bezakan. Kadang-kadang benda yang kita tak sangka-sangka dia adalah punca yang membawa kepada rasuah, kita buat perkara tu. Jadi pentinglah untuk kita belajar perhalusi benda tu. Okey. Jadi untuk pusingan kedua dan soalan terakhirlah untuk Profesor Rektor kita nak tanya tentang kesan-kesan negatif yang akan timbul hasil daripada budaya dan juga amalan rasuah ni. Sama ada daripada agama ataupun daripada akhlak yang membawa kepada sahsiah dia, ataupun daripada segi pendidikan yang membawa kepada pemikiran dia. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Profesor kita, insya-Allah. Baik, untuk soalan yang kedua ni dia lebih kepada kesan. Kesan ni kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian lah. Yang pertama ialah berkenaan dengan dosa lah. Kita hidup sebagai Muslim ni ada hitungan dosa dan pahala. Kalau kita ambil harta orang, kita kena pulang balik. Katalah kita terambil harta orang tanpa izin. Allahu Akbar. Kita ambil harta orang tanpa izin, jadi kita kena pulang balik lah. Tapi kalau harta tu harta awam, kita nak pulang macam mana? Kan? Ini benda yang sepatutnya mereka yang terlibat dengan rasuah kena fikir. Kalau harta tu harta individu, senang nak pulang balik, nak minta halal.
Tapi kalau harta tu harta awam, kita nak pulang balik, dia jadi satu benda yang bermasalah. Itu yang pertamalah. Yang kedua ialah harta dana awam tu akan hilang. Kita ada satu kes yang besar, skandal keuangan terbesar dunia yang melanda negara kita, iaitu 1MDB. Ramailah orang dok bercakap, ada yang pandangan dia itu, ada yang pandangan dia ini. The bottom line is, benda yang kita kena akui, 40 bilion lebih duit rakyat Malaysia telah dicuri dan telah disalurkan untuk seseorang itu berjoli. Siapa yang salah? Dah tentulah yang joli itu salah. Siapa yang bantu? Wallahu alam, tapi dah ada yang masuk penjara, yang dihukum disebabkan kesalahan tersebut. Kan, sedangkan 42 bilion tu, berapa banyak sekolah yang boleh dibuat? Berapa banyak hospital yang boleh dibuat? Kan, KUIPS ni pun nak run satu universiti, satu college universiti, dengan adanya profesor, dengan adanya pensyarah, dengan adanya kaki tangan yang seramai 200 orang, dan pelajar seramai 1000 lebih dengan biasiswa penuh. Kita run universiti ni tak sampai 50 juta pun. Cuba bayangkan 42 bilion hilang. Jadi ini merugikan umat. Kemudian rasuah menyebabkan kezaliman akan berlaku. Sebab apa zalim akan berlaku? Orang yang terima rasuah, dia ada kuasa. Dia boleh hukum orang yang tak berdosa, dia boleh lepaskan orang yang berdosa. Penjenayah yang sebenar dilepaskan. Ya, orang yang tak salah dijadikan sebagai scapegoat, dijadikan sebagai kambing hitam. Ini masalah rasuah. Kemudian negara akan jadi mundur. Sebab apa? Sebab dengan rasuah akan menyebabkan kaki rasuah akan diangkat menjadi pemimpin. Kaki rasuah yang tak ada apa-apa kemahiran, yang tak ada apa-apa keistimewaan, yang tak pandai mentadbir, akan diangkat. Sebab apa? Sebab dia hulur kepada orang yang nak mengundi dia. Sedangkan di dalam pentadbiran ni bukan semua orang mampu untuk buat. Sesaleh-saleh orang yang bernama Abu Dhar juga tidak diberikan oleh Nabi SAW dengan jawatan, disebabkan oleh kerana dia tidak mahir dalam urusan pentadbiran. Ketika mana dia datang kepada Nabi SAW, dia orang saleh, bukan kaki rasuah, dia orang saleh, Abu Dhar ni. Sehingga Nabi kata bila dia minta jawatan, bukan dia tu gila jawatan. Sahabat ni ada satu semangat nak khidmat untuk Nabi, nak tolong Nabi. Apa Nabi kata? Ya Abu Dhar, innaka dhaif wa innaka amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dhar, kamu ni lemah dalam pentadbiran, yang kamu minta ni amanah, dan di hari akhirat nanti kalau orang yang tidak mampu menanggungnya juga, dia merupakan kehinaan dan penyesalan di hari akhirat nanti. Jadi kita tengok, kalau rasuah akan berleluasa, orang yang suka menghulur, orang yang bila datang pilihan raya dia boleh bagi RM50, RM100, yang ni yang akan dapat. Orang yang cuma bercakap tentang idea, walaupun ideanya cemerlang, walaupun dia ni orang yang berkemampuan, tak akan dapat. Maka negara orang Islam akan terus mundur dan mundur. Dan kena ingat, bila mana dia naik dengan rasuah, bila dia naik dengan hulur, maka nanti bila dia dah berada di atas, dia kena fikir macam mana nak ambil balik duit tu. Maka ketirisan berlaku. Harta rakyat akan ditiriskan. Projek yang sepatutnya 100,000 dimarkup menjadi 500,000. Sepatutnya bangunan boleh tahan 10 tahun, tapi dikurang-kurangkan bahan, baru 6 bulan dah retak. Kan? Dulu apa? Terengganu dikenali sebagai Terengganu Darul Runtuh. Kan? Kita tak tahu.
Stadium runtuh kan? Stadium runtuh. Kita tak tahu apa yang berlaku. Mudah-mudahan bukan disebabkan rasuah lah, kan? Tapi tak tahulah ditangkapan kita, saya pun tak ingat lama dah. Cuma ini yang berlaku pada negara kalau rasuah berleluasa. Cuma ada orang tanya, habis tu kalau rasuah ni benda yang diperangi dalam agama, kenapa tak ada hudud bab rasuah? Kenapa tak ada hudud? Hudud ada pada zina, hudud ada pada minum arak, hudud ada pada murtad mengikut kebanyakan ulama. Tapi kenapa bab rasuah tak ada hudud? Saya katakan bila rasuah tak ada hudud, itu menunjukkan hukum rasuah termasuk di dalam ta'zir. Nak bagi tahu orang yang rasuahnya banyak sepatutnya dihukum dengan lebih dahsyat. Kerana kalau hudud, kalau Tuhan kata 100 sebat, 100 je. Dia tak boleh lebih pada tu. Kalau sebat 80 ke 40 ke, minum arak kan? Ada khilaf di kalangan para ulama, 40 ke 80? 80 ataupun 40 je lah. Kerana had itu berkadar, hudud itu berkadar. Tapi kalau rasuah, orang yang rasuah sampai 40 bilion, kita boleh hukum dengan hukuman ta'zir mengikut kepada kebijaksanaan pemerintah ataupun penggumbal undang-undang. Jadi nak bagi tahu seriusnya Islam dalam masalah ni, sehingga disediakan hukuman laknat kepada orang yang terlibat. Dan sebagai orang kata apa, umat Islam, tengok pada tajuk adakah ia mitos atau tidak, sebenarnya Islam telah menunjukkan satu contoh yang sangat baik. Yang mana pada zaman pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ni dia pernah ada satu skim, dia nak bagi hadiah ganjaran kepada muhajirin yang awal. Sebab bila zaman pemerintahan Umar ni, Baitul Mal dah mula banyak duit, harta rampasan perang banyak, kota dibuka, jihad menang saja. Parsi yang berada di Iraq jatuh, Rom yang berada di Syam juga berjaya dikuasai oleh Umar, sehingga kan masuk banyak harta-harta rampasan perang. Jadi Umar nak bagi duit pada muhajirin yang awalin, yang awal. Maka bila dia bagi seorang 4,000 dirham. 4,000 dirham, 4,000 dirham, 4,000 dirham. Tapi bila sampai tang anak dia Abdullah bin Umar, Umar tak bagi 4,000, dia bagi 3,500. Orang semua pelik. Rakyat pula tanya. Rakyat kata, dia ni bukan muhajirin juga ke? Kenapa tak dapat 4,000? Yang lain semua dapat 4,000, dia pun muhajirin juga. Umar kata, innama hajara bihi abawah ataupun walidah. Dia ni masa hijrah dulu, bukan dia pergi seorang-seorang. Mak bapak dia yang bawa sekali. Siapa mak bapak dia? Bapak dia Umar tu lah. Sebab dia masa hijrah umur 11 tahun. Dia tak rasa penderitaan yang sama macam mana yang muhajirin lain rasa. Bapak dia khalifah. Kira bapak dia ni Perdana Menteri, ha? Kan? Bapak dia kurangkan pemberian untuk dia. Walaupun dia layak sebenarnya, tapi bapak dia tak lagi penuh. Kan? Tapi ya, dalam politik hari ni, kadang-kadang ya, yang daddy kasih lagi banyak daripada orang lain. Sebab dia anak orang politik. Jadi kita tak mahu benda tu berlaku. Saya tak sebut pada siapa-siapa ni. Dan biarlah mahkamah yang hukum. Tapi kadang-kadang sebab dia anak VIP, anak orang politik, kadang-kadang dia dapat lebih daripada orang lain. Ini berbeza daripada apa yang ditunjukkan oleh khalifah yang pernah ada dalam sejarah Islam. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana seriusnya orang zaman dulu, golongan salafus saleh memerangi rasuah, banyakkan membaca riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Antaranya kitab Riyadhus Salihin dalam bab warak. Abu Bakar tak makan harta yang diberikan oleh orang bila dia tahu harta tu bukan datang daripada sumber yang halal. Dah makan, dia muntahkan kerana dia tak mau masuk di dalam perut dia harta yang tidak halal. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, satu pencerahan yang sangat baik, kan? Kemudian kita beralih pada panel yang kedua. Untuk soalan yang terakhir, pusingan yang terakhir ni, kita cuma nak tahu usaha yang perlu kita lakukan ataupun yang dapat dilaksanakan, sama ada individu ke kerajaan ke, untuk membendung perkara ni lah, rasuah ni.
Dan mungkin juga cara untuk membendung tu sama ada dah terjadi ataupun sebelum terjadi, dan seelok-eloknya kita cegah sebelum terjadilah. Okey, baik, saya mempersilakan Profesor Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita terus pergi kepada cara-cara untuk mengatasi rasuah ataupun korupsi dalam masyarakat. Pertama sekali, perlu pihak berkuasa ataupun keluarga perlu pendidikan, memberikan pendidikan tentang apa itu rasuah. Macam disebut oleh Putri tadi, kadang-kadang masyarakat kita tak faham apa itu rasuah, apa itu hadiah, ya, apa itu hibah, pemberian. Istilah itu sendiri pun kan ini okey sikit. Ini pun boleh. okey. Banyak benar pula ni. Ya, dia panggil bertukar-bertukar mikrofon. Tapi tak apalah, dengan bertukar kereta sudah. Tuan-tuan dan sekalian, jadi berbalik pada pendidikan, masyarakat kita kadang-kadang mereka tidak tahu apa itu rasuah, apa itu hibah, apa itu hadiah, apa itu pemberian. Jadi sama saja. Sedangkan rasuah ini satu pemberian yang diberikan pada seseorang kerana mempunyai kepentingan tertentu. Kalau kita tak ada kepentingan tertentu pada seorang individu, dia tak bagi. Tuan-tuan sekali, orang yang kita bagi itu adalah pegawai kerajaan. Kita bagi dia kerana ada kepentingan tertentu untuk terdapat sebaliknya. Sama ada kita bagi secara langsung ataupun bagi secara sengaja. Ini tak kira lah sama ada yang kita bagi itu pegawai kerajaan ke, ahli politik ke. Nah, ceritanya bahawa rasuah ini sesuatu yang dilaknat. La'anallah rasi wal murtashi finnar. Rasuah ni, orang makan rasuah tuan-tuan dilaknat. Tak? Memakan rasuah itu dilaknat pasal apa? Pasal Islam menganjurkan kita mencari harta dengan peluh kita sendiri, bukan dengan cara kita rampas harta orang lain. Islam tidak pernah suruh cari harta dengan jalan yang rengkah, pakai ambil harta. Salah satu caranya menerusi jalan rasuah. Islam tak suruh begitu. Biarlah pendapatan kita kecil, tetapi pendapatan kita itu halal, hidup kita berkat. Jadi oleh kerana itu, teras utama yang perlu dipahami ialah beri kesedaran pada masyarakat. Keluarga kena main peranan, universiti kena main peranan, ahli politik pun kena main peranan. Apa itu definisi rasuah? Ada setengah orang dia terima satu pemberian, dia kata ini hadiah. Ini hadiah. Sebab itu saya masih ingat satu ketika dahulu, ketika saya menjadi ahli jawatankuasa penasihat Maidam, Majlis Agama Islam Terengganu bahagian zakat. Sehingga kan masa tu kita tak benarkan amil. Tak ada amil. Amil kan bila kita nak serah zakat, zakat kena RM7 seorang. Bila kita serah zakat, kadang-kadang kita tak ada duit kecil. Bila kita tak ada duit kecil, kita kata kepada amil tu, tak apalah, saya bagi 100, sepatutnya zakat saya keluar RM70. Saya minta amil balik RM30. Amil tak dapat balik sebab tak ada duit kecil. Tak ada fakar Arab panggil. Tak ada duit kecil lah. Jadi kita pun kata tak apalah, oleh kerana duit tak ada duit kecil, maka RM30 ni awak ambil. Ini pemberian saya kepada awak. Dari segi Maidan pada masa itu, dia memutuskan bahawa amil ni dia tidak boleh ambil duit macam tu. Sebab apa? Dengan kita berruang ambil duit macam tu, artinya lambat kelamaan dia akan ambil rasuah. Padahal duit itu dari satu sudut boleh jadi ambil, tapi kita tak benarkan. Pasal apa? Pasal bila kita benarkan dia ambil tu kerana jawatan dia. Kita tak akan bagi duit itu kalau dia bukan ambil. Ada kita tuan nak bagi pada orang lain RM100? Tak ada. Kan? Jarang tuan-tuan bagi sedekah, jumpa seorang peminta sedekah, tuan-tuan kata, minta sedekah kan? Saya bagi RM100 dengan syarat balik RM30. Ada tak kita bagi sedekah kepada itu? Tak ada kan? Kita bagi RM2 kita cabut lagi, kita bagi RM10 kita cabut lagi. Tak ada orang bagi. Ni saya bagi sedekah awak RM500 dengan syarat awak mesti pulangkan kembali RM250. Ada? Tak ada. Mana ada gitu. Jadi mesti ada kepentingan tertentu. Jadi itu penting. Pendidikan tentang apa nama rasuah, satu. Yang kedua, pendidikan agama saya sebutkan tadi, bahawa agama ini pertama, orang yang mengambil rasuah itu dilaknat. Tuan-tuan, siapa yang melaknat? Allah yang melaknat, Rasulullah melaknat. Manakala ini Allah Ta'ala melaknat, ada Tuhan yang melaknat kita, Rasulullah yang melaknat kita, hidup kita tidak akan aman, hidup kita tidak akan berkat. Nampak je rumah kaya, tetapi di dalam rumah itu, rumah tangga kita bergoyang.
Rumah tangga tidak stabil, anak kadang-kadang tidak sihat, kadang-kadang berlaku kebakaran, macam-macam, kadang-kadang berlaku kemalangan. Punca daripada sumber rezeki yang tidak berkat. Itu dari sudut keagamaan. Ya, agama mengatakan bahawa rasuah itu dilaknat. Kemudian dah dilaknat, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah dalam neraka. Jadi tuan-tuan, masyarakat kita kadang-kadang bila sebut neraka-neraka ni setengahnya dia tak apa nak percaya. Orang kata neraka ni lambat lagi. Lambat lagi, dia kata neraka ni lambat. Dia kata lambat lagi sebab kita mati. Mati dulu. Dia kata kita belum tentu tahu mati bila kan. Tuan-tuan masih silang, sebenarnya kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Nuh alaihi salam, masyarakat dia. Masyarakat Nabi Nuh alaihi salam, tuan-tuan. Bila Allah Taala timpakan satu banjir besar, masyarakat Nuh alaihi salam ditenggelamkan banjir itu. Dan mereka telah mendapat 2 siksa. Bila tenggelam tu mati. Masa mati tadi mereka menghadapi siksa dalam bentuk banjir itu membuatkan badan mereka kepanasan. Panas banjir ini satu benda yang pelik. Banjir ni air. Air mana ada panas? Panas tu api. Tapi dalam keadaan dia tenggelam tu, dia seolah dibakar di dalam air. Air tu menggelegak. Lepas tu mereka mati. Terus dia azab di alam barzah. Jadi jangan kita anggap bahawa azab tidak berlaku di alam barzah. La tasubbul amwat fa innahu qad abdau ila ma qaddamu. Dalam sebuah hadis menyebut, jangan kamu caci orang yang telah meninggal dunia kerana mereka telah merasai apa yang telah mereka buat sewaktu mereka hidup di dunia dahulu. Jadi sebab itu kena agama dari sudut itu kena tekan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan masih sekalian, iaitu dari segi penguasaan undang-undang. Saya duk baca di sini pak data saya sebut ni. Di Malaysia kita sekarang sehingga kepada bulan April tahun ni, seramai 400 lebih individu yang terdiri daripada profesional, pegawai kerajaan atau swasta, ia telah ditangkap oleh Suruhanjaya Rasuah Malaysia. Ada 400 lebih kes. Maknanya penguatkuasaan undang-undang itu penting. Maknanya Malaysia ni salah satu di antara negara yang agak aktif menangkap rasuah. Kalau tuan-tuan tengok negara-negara lain, payah. Negara lain ni payah. Macam kita tengok suasana di Mesir, suasana di Turki sebanyak, suasana di Indonesia. Jadi kadang-kadang bila kita belajar di sana, maka kita balik, kita bawa budaya itu untuk kita laksanakan negara kita. Akhirnya kita tidak dapat bezakan mana satu disebut sebagai rasuah, mana satu disebut sebagai hadiah. Akhirnya kita kata, benda ni bukan rasuah. Ini biasa saja di Turki, ini biasa saja di Pakistan, ini biasa saja di Filipina, ini biasa saja di Indonesia. Kita punya alasan itu. Sebab itu penguatkuasaan undang-undang ini satu benda yang sangat penting. Tak kira siapa saja yang betul-betul terlibat dalam korupsi atau rasuah, sama ada dia pegawai kerajaan atau bukan pegawai kerajaan, tindakan tegas mesti diambil. Jangan tindakan tadi semacam yang Rektor kata tadi. Kadang-kadang kita ahli politik selamat. Dan satu lagi, musim pilihan raya. Tuan-tuan sedia maklumlah pilihan raya kan. Dulu masa saya sekolah menengah dulu, dia panggil pembelian undi. Kita pun tak tahu beli undi ni macam mana. Apa yang dikatakan istilah beli undi itu kan? Bawa duit banyak-banyak, berguni-guni duit, pengundi bagi dulu separuh, nanti kamu undi, besok datang balik aku bagi lagi separuh. Apakah ini rasuah ke apa ke benda ni? Ini juga perlu didefinisikan. Rasuah ke apa? Sebab kita tengok trend nak menarik pengundi sekarang tidak cukup dengan hanya kempen, tidak cukup hanya buat beli selamat hari raya macam ini. Tak. Dia kena bagi duit yang. Sehingga kan tuan bayang orang-orang luar negara kita, orang luar datang ke negara kita, Indonesia ke Pakistan dan sebagainya, yang mendapat kad dalam yang boleh mengundi dan sebagainya. Bila dibayar, mereka undi je. Jadi dari segi masa depan negara macam mana tuan fikir? Sebab tu kena semua pihak, kena tegas. Sama ada kena definisi apakah pemberian yang dilakukan sempena pilihan raya itu rasuah ke bukan rasuah. Itu di antara benda yang kena tegas lah. Itulah yang dapat saya sebut kerana masa tidak mengizinkan. Berapa faktor saja yang saya sebut perlu kita buat untuk mengatasi penyakit rasuah yang saya simpulkan semula. Pertama sekali kita kata rasuah ini kita kena definisikan, biar masyarakat jelas ini rasuah, ini bukan rasuah. Yang kedua, ilmu agama bahawa menjelaskan mengambil rasuah ini mengundang laknat Allah. Yang kedua, masuk dalam neraka. Yang ketiga, dekat kuasa undang-undang perlu dibuat, kerana kalau kuasa undang-undang yang lemah, maka orang akan bermaharajalela. Dan yang keempat, ada yang mencadangkan supaya gaji dinaikkan, gaji pejabat awam dinaikkan. Jadi kita punya Perdana Menteri baru ni dah isytihar kan, gaji pejabat awam
akan dilihat kembali, tapi bukan buat masa sekarang. Kan, akan dilihat semula buat masa sekarang. Sebenarnya ada satu pegawai daripada Oman lah. Ada satu pegawai daripada Oman dia datang kat negara kita. Dia tengok sistem gaji kita dengan sistem gaji di Oman. Memang sistem gaji di Oman memang terlalu tinggi lah. Kita pensyarah 5,000, 6,000 tu kita rasa dah tinggi lah. Dia tak, dia sampai 10,000 sampai 15,000. Bahkan gaji guru di Arab Saudi. Di Arab Saudi gaji guru tu dah mencecah 15,000 macam profesor di sini. Tapi tak apalah, dia orang kaya. Maksud saya, sistem gaji pun perlu dilihat dengan sesuai dengan kewangan kerajaan. Perlu dikaji. Sebab itu salah faktor menyebabkan berlakunya rasuah, sebab gaji kecil. Tapi kita dah ada ketemu orang langkah, antaranya memperkenalkan gaji maksimum, gaji minimum kan. Kawan-kawan 1,000 itu pun okey lah. Dah boleh membantu. Kadang itu saja. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. No wonder lah digelar Al-Azhari. Doktor banyak menyebutkan istilah-istilah bahasa Arab Mesir. Macam fakah tu, duit pecah lah kan. Okey, baik, dengan berakhirnya ucapan daripada Prof tadi, habis dah kita punya forum kita pada malam ini. Dan saya ucapkan pada barisan panel, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khair kathira wa zadakallahu ilman nafi'a wa amalan salihah. Dan bagi hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini, terima kasih juga kerana beri kerjasama dalam menjayakan program kami mahasiswa College University Islam Perlis daripada pagi sampai petang. Banyak program, memang student semua dah all out dah. Okey, kita doakan subjek ni kita dapat A insya-Allah. Okey, boleh berikan tepukan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah apa-apa pun kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya serahkan majlis kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.